الحمد لله القائل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا صدق الله العظيم. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada tengah hari yang berbahagia ini Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Marilah kita terus mengekalkan dan menambahkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah umat Islam sedang berada dalam keadaan tidak kuat? Maka jika itu yang kita fikir dan itu yang kita iakan tanpa melakukan perubahan, maka ia akan terjadi demikian. Dan adakah umat Islam mampu untuk bangun menjadi kuat semula? Jika kita fikirkan dan kita mengiyakan serta kita jazamkan hati kita untuk mencapainya, ya, suatu hari umat Islam akan kembali bangun semula. Umat Islam jangan membiarkan perasaan kelemahan berada di dalam diri mereka. Kerana apabila mereka mengizinkan kelemahan masuk ke dalam hati mereka, maka mereka akan menjadi makin lemah dan makin lemah serta hina di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah menyatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kamu rasa sedih, jangan kamu rasa hina. Sebenarnya kamu adalah orang-orang manusia yang tinggi nilainya sekiranya kamu percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah apabila terjadinya peperangan dalam peperangan Yarmuk, apabila berlakunya peperangan Yarmuk ketika Saidina Abu Bakar menghantar dan mengutuskan kepala panglima tentera Islam yang paling hebat yang bernama Khalid Al-Walid untuk menyertai dan mengetuai peperangan tersebut, maka setelah dikumpulkan tentera Islam, jumlah tentera Islam adalah 40,000 orang. Nampak macam ramai, tetapi jumlah tentera Rom lebih ramai daripada tentera Islam. Jumlah mereka adalah 240,000 orang. Ketika melihat ketumbukan tentera yang sangat besar itu, apakah perasaan tentera-tentera Islam? Adakah mereka rasa wow, happy, oh ni yang kita nak lawan ni? Tidak tuan-tuan, manusia tetap manusia, orang beriman pun tetap manusia. Maka timbullah ketakutan di dalam jiwa tentera Islam. Maka apabila mereka tentera Islam, kaum muslimin yang sedang berada dalam medan Yarmuk itu melihat ketumbukan tentera Rom berjumlah 240,000 orang, ketika itulah muncul di bibir umat Islam, para tentera Islam, ada yang berkata, yang berani bersuara lalu menyebut, Allah ramainya, habis kita kali ni boleh kalah ni. Aduh, takutlah tengok.
rasa mereka menang dah, kita kalah. Perkataan-perkataan itu muncul di bibir umat Islam. Apabila perkataan itu timbul, Ketua Panglima Perang Islam Khalid Al-Walid mendengar saja ucapan itu, memerhatikan para tentera tadi. Dia tidak membiarkan ucapan itu menjadi suatu ketakutan di dalam jiwa para tentera muslimin. Maka dia pun berkata, tidak, yang kalah nanti adalah Rom, yang menang adalah Islam. Jumlah kita lebih ramai daripada mereka. Kita tidak sedikit. Sedikit atau banyak hanyalah jumlah dan angka. Tetapi apa maksud sedikit atau banyak dalam Islam? Siapa yang boleh mengalahkan walaupun mereka itu jumlahnya besar, dan mereka menang dalam medan perang itu walaupun jumlah mereka sedikit? Mereka dikira banyak, mereka dikira besar, mereka dikira ramai. Tentera Islam jarang kalah. Kita lebih ramai daripada mereka, kerana kita tidak pernah kalah. Kita akan menang dan terus menang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar ucapan Khalid Al-Walid, tentera yang tadi lemah menjadi kuat semula, menjadi rasa semangat semula, kerana jumlah bukan lagi ukuran mereka. Yang ada adalah strategi yang hebat, kekuatan para panglima perang, yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling mustahak, ish azizan amwud syahidan, hidup sebagai seorang yang mulia, mati nanti akan menjadi seorang yang syahid di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Khalid Al-Walid menyatakan demikian, jumlah kita besar dan ramai, kita ramai kerana kita boleh menang, mereka sedikit kerana tak lama lagi mereka akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebabkan para tentera bangun gembira kembali, dan tidak nampak Rom itu ramai dah. Mereka mula rasa inilah kekuatan Islam. Maka Khalid pun kata, wahai para tentera, bukalah surah Al-Anfal, bacalah ayat-ayat di dalam suratul Anfal agar kamu menjadi kuat semula. Bangun pula Abu Sufyan yang bersama dengan ketumbukan Islam. Bangun pula Abu Hurairah menyatakan dengan kata-kata semangat, ayo kita berjihad demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakutan yang menghinggapi mereka pada awal tadi telah hilang apabila ada panglima yang meyakinkan mereka. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, anda sebagai pemimpin jangan ucap ucapan lemah di rumah tangga kita. Anda sebagai ayah jangan omong perkara-perkara yang melemahkan anak-anak kita. Apalah nak jadi orang Islam dah ni, asyik main TikTok ya. Ya betul, tapi jangan mengiyakan ucapan itu. Apa nak jadi orang Islam hari ni? Apalah nak jadi mereka sekarang ni dah tak belajar agama? Jangan kita mempromosikan ucapan itu. Kerana kalau kita asyik mempromosikan ucapan itu, maka daripada ucapan akan menjadi pegangan, daripada pegangan akan menjadi habit, dan habit dan akan menjadi satu habit, yakni menjadi suatu kebiasaan harian, yang akhir sekali daripada kebiasaan harian akan menjadi kelemahan. Ucapan ini ingin mengajak, mari kita tukarkan ucapan kita. Mari kita buangkan perkataan-perkataan yang lemah. Ya, umat Islam sedang tidak kuat, tapi kita akan kembali kuat semula. Ya, kita lemah banyak perkara, tapi jangan takut. Sedang ramai orang buat kerja untuk menguatkan Islam, dan kita akan bersama dengan kekuatan itu. Cukup-cukuplah menyebut ramai orang Melayu di pusat Serenti, ramai orang Melayu menagih dadah, ramai orang Melayu minum ketum. Memang ada, tapi jangan benarkan ucapan itu. Kerana jika anda membenarkan ucapan itu, anda memasukkan perkara lemah di dalam jiwa kita, menyebabkan kita akan jadi lemah, dan doa kita juga terpalit dengan kelemahan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sebab itu Allah menyatakan secara jelas kepada kita, Allah nak suruh kita kuat dan jangan lemah. Allah nak kita bangun dan jadi orang-orang yang benar-benar, jadi orang-orang yang hebat. Allah suruh supaya jangan kita sedih. Allah menyatakan dalam Quran, wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Jangan kamu rasa sedih bila kamu lihat ramai orang yang bersegera menjadi kufur kepada Allah. Innahum la yadurrullaha syai'a. Mereka yang kufur tidak mau dengan Allah, tidak memudaratkan Allah sedikit pun. Ya Allah mahu yuridullah
alla yaj'ala lahum hazzam fil akhirah. Allah pastikan mereka yang kufur itu tidak akan mendapat habuan di hari akhirat. Walahum adzabun azim. Kufurlah pada Allah kerana azab Allah sangat pedih untuk mereka. Kita kena sebarkan, jom gembirakan umat Islam. Basyiru wala tunaffiru. Berilah ucapan gembira, jangan beri ucapan yang melarikan umat. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan mereka, jangan payahkan mereka. Saya nak minta, mari kita ubah perkataan kita. Tanpa mengubah perkataan kita, akhir sekali akan menjadikan perkataan kita lemah. Bila perkataan kita lemah, kena ingat, dalam jiwa kita ada dua tuan. Satu dipanggil tuan kesedihan, satu lagi dipanggil tuan kegembiraan. Apabila anda mula negatif, tuan kesedihan akan mula masuk. Dia akan kekelit kesedihan kita. Betul lah kamu tak boleh berjaya, betul lah nak kamu malang. Kalau tengok keluarga kamu pemalang, kamu akan bertambah malang lepas ni, dan kamu tidak akan dapat apa-apa. Sebab tugas tuan kelemahan dan tuan kesedihan adalah kekelit benda-benda yang menyedihkan kita. Tetapi bila kita ubah cara cakap kita, maka tuan kegembiraan akan masuk. Dia akan berkata, teruskan, kerja kamu benar, satu hari akan berjaya. Tak lama lagi kita akan merempuh kebaikan. Sekarang memang kita susah, tapi satu masa kita akan mendapat kelebihan. Gunakanlah tuan kejayaan, tuan kegembiraan untuk berada dalam jiwa kita. Kerana Allah beri dua perasaan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bagi perasaan keji, yakni tuan kesedihan. Allah juga bagi perasaan taqwa, tuan kegembiraan. Kuatkan tuan kegembiraan dalam tubuh badan kita dengan menukar ucapan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, insya-Allah, dengan ucapan itu menyebabkan kita kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita menjadi orang-orang yang beriman. Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihat fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum fil min fadlih. Siapa-siapa yang beriman daripada Allah, beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan siapa-siapa melakukan amal soleh, fayuwaffihim ujurahum, diberikan pahala yang banyak kepada mereka. Tidak hanya pahala, wa yaziduhum min fadlih, diberikan tambahan kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nak jadi kelompok itu, insya-Allah. Marilah kita kuatkan diri kita dan gunakanlah teknik Khalid Al-Walid. Bila dengar saja ucapan lemah, kita terus membalam ucapan itu dengan berkata, dah, kita kuat, kita hebat, kita kena bangun, jangan menyerah kalah. Kita kena buat sesuatu. Kita patut menjadi Muslim yang berbangga dengan kekuatan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat wa farada alaina bil jihad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi aini inaitika rabbaniyah wa bihifzi wiqayatika samdaniyah jalalata malikna al-mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj
ibn al-marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq wasihata wassalamata mink liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah ibn Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj fi amni wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'zukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'atikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah.